وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طبها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونورها. اللهم صل على القلوب ودوائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
ونور الأبصار وضيائه اللهم صل على A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal dengar. Minta respon dan kalau boleh sebut pada chat. Boleh dengar suara? Jelas tak suara? Suara jelas tak? Sebab hari yang pada pas suara dia tak clear sangat. Boleh seorang beritahu untuk cek suara sebelum kita mula kelas. Okey, boleh tapi sekat-sekat. Suara clear Okey. Boleh. Boleh dengar. Dia punya suara. Okey. Sekali lagi. Suara boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, saya akan buanglah saya punya earphone ni. Sebab yang lepas kita punya sound kita tak dengar sangat.
Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal 'alim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim baina qawmin wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna ilma nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita, dengan muzakarah kita dan juga pengisian tazkirah yang kita laksanakan pada tengah hari ini, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan satu ayat, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu alladzi, dan sampailah pada akhir ayat itu dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'nil ladzina amanu, tidak sampaikah lagi masa dan ketikanya bagi orang yang beriman untuk mereka khusyukkan hati mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan juga mengamalkan segala yang Allah Ta'ala turunkan daripada dan juga mengamalkan segala perkara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ayat ini ya tuan-tuan adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan satu jentikan ataupun suatu sentakan kepada kita, iaitu apabila kita hidup berada di atas dunia ini, ialah kita dia punya bekalan dan juga mana kemampuan kita untuk melaksanakan amalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana kita melakukan perkara pada hari ini, apakah kita telah melakukan amalan yang sebaik mungkin untuk berjumpa dengan Allah? Sebabnya tuan-tuan, pernah dia sebagai satu jentikan lah. Yang Tuhan sebut, tak sampaikah lagi masa kepada kamu, yakni segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, segala peluang Allah Ta'ala bagi kita, dan bagaimanakah dia punya kekuatan dan bagaimanakah persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Seperti mana dalam ayat ini pernah diriwayatkan, pernah disebut oleh seorang ulama, iaitu Fudail bin Iyad. Ada riwayat menyebut nama dia iaitu Fudail bin Iyad. Yang mana Fudail bin Iyad ini disebut bahawa dia sebelum jadi seorang ulama dan juga sufi, dia ni merupakan di antara ketua perompak. Kan? Satu ketika dia ni minta kepada seorang gadis, seorang anak gadis, seorang perempuan, yang mana anak perempuan ini merupakan anak kepada seorang ulama, seorang guru. Sampailah satu ketika, sampai satu tahap dia minat ni tuan-tuan, kemudian dia untuk menak perempuan tersebut. Dia pergi pada rumah perempuan tadi, dan pada waktu tu bila dia masuklah rumah, dia masuk melalui bumbung, lonteng. Dia masuklah rumah mana perempuan tadi, dia masuk dalam kawasan bilik perempuan tersebut. Kebetulan perempuan tu membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bila dia sampai bilik tersebut,
perempuan ni kebetulan pada waktu tersebut membaca ayat ni, iaitu tidak sampaikan lagi masa kepada kamu untuk kamu khusyukkan hati kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia masuk dalam bilik tersebut, hati dia terasa tersentak pada waktu tersebut. Dia merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan teguran kepada dia. Dalam kehidupan dia, Allah bagi umur kepada dia, tetapi dia tidak menggunakan masa dan umur tersebut untuk khusyukkan hati kepada Allah. Berapa masa lagi yang dia perlukan untuk khusyuk pada Allah? Bila waktu dia punya berapakah lagi masa ataupun waktu, tenaga dan juga harta yang dia perlukan untuk khusyukkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyebabkan dia tersentak, lalu dia pun balik daripada rumah perempuan tersebut. Akhir sekali dia bertaubat, dia menjadi seorang ulama yang soleh. Ini nak memberikan gambaran kepada kita, tuan-tuan. Dia punya sentakan tu tadi menyebabkan ulama maknanya full-time iyat tu maknanya khusyukkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan kita pada hari ini, bila kita membaca pada ayat ini menyebabkan kita perlu berfikir sejenak. Dalam usia kita yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana kita tidak mengetahui apakah tempoh masa yang Allah Ta'ala nak bagi lagi pada kita. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi, mungkin esok kita meninggal dunia. Dan begitu juga, ialah masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita ni dah umur 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih sebagai contoh. Dengan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tidak sampaikah lagi masa kita untuk melaksanakan, untuk khusyukkan hati kita, untuk maknanya rendahkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai apa, tuan-tuan? Inilah yang disebut sebagai ayat untuk memberikan kekhusyukan ataupun getaran kepada jiwa kita. Sejauh mana manusia pergi, tuan-tuan, akhir sekali dia perlu kembalikan kepada agama. Kehidupan manusia ini, kalau tidak diisi dengan agama, dia akan menjadi kosong. Ramai orang yang berubah, tuan-tuan, berubah kehidupan dia. Dahulunya dia ni seorang yang ahli maksiat sebagai contoh, kemudian dia berubah kembali kepada Allah. Kebanyakannya mereka sebut apa sebab mereka berubah. Ada penyanyi yang pakai tudung, ada yang penyanyi meninggalkan dunia hiburan mereka. Sebab apa meninggalkan dunia hiburan? Sebab apa meninggalkan dia punya pekerjaan-pekerjaan yang lara tersebut? Kerana apa? Kerana mereka merasakan pada waktu tersebut hati dia kosong. Bila hati kosong, perlu kembali semula diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebab naluri kehidupan manusia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan mereka ni nak kepada agama. Itu naluri dia. Seperti mana naluri manusia, tabiat manusia yang berkehendak kepada kehidupan bermasyarakat, begitulah juga kehidupan manusia ini, naluri mereka ini nak kepada bertuhan ataupun nak kepada agama. Sebab tu sebelum daripada kehidupan kita makin lama makin hancur disebabkan kita yang mengikuti hawa nafsu kita, berhentilah sejenak berfikir apakah kita telah melaksanakan agama dalam kehidupan itu. Jadi sebelum jiwa kita ni pergi jauh, tuan-tuan, kembalikan semula diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ialah yang kita sebut sebagai meninggalkan dunia sebelum daripada dunia meninggalkan kita. Inilah yang pernah disebut oleh golongan-golongan salafus salih, golongan-golongan para sahabat. Tiap-tiap malam dia pernah disebut di riwayat bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia pernah bila mana waktu solat dia menangis. Kemudian dia berteriak, dia sebut
Dia kata, wahai dunia, kan, aku telah menceraikan kamu dengan talak 3. Aku dan kamu sudah tidak lagi dapat boleh bersama. Kamu boleh tipu orang lain, kamu boleh menggoda orang lain, tapi kamu tidak boleh menggoda. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ali. Dan juga beberapa golongan-golongan salafus salih yang lain itu juga melakukan perkara yang sama. Diriwayatkan lain ada yang melakukan perkara sama, menceraikan dunia dengan talak 3. Sebab menunjukkan bahawa bila cerai talak 3 ni bermaksud mereka tidak boleh bersama lagi dengan dunia. Walaupun dunia itu datang menggoda dia dengan pelbagai cara godaan dia, dari sudut jawatannya, dari sudut hartanya, dari sudut perempuannya, dari sudut kemewahannya, populariti dan sebagainya. Tetapi dunia tersebut tidak dapat menghanyutkan kehidupan daripada mengingati Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu kita kena faham tuan, meninggalkan dunia sebelum daripada dunia meninggalkan kita. Kan? Jadi ini yang disebut sebagai sebelum daripada kita dipaksa untuk meninggalkan dunia, kita tinggalkan dengan terlebih dahulu. Meninggalkan dunia ni tuan-tuan bukan bermaksud kita tidak memiliki harta dunia. Kan? Sebab tu kita kena faham, orang yang cintakan kepada dunia bukan bermaksud orang tu kaya. Orang yang miskin tidak bermaksud orang ni orang yang tidak cintakan kepada dunia. Itu merupakan perasaan dalam hati kita. Orang yang cintakan kepada dunia ni, orang yang meletakkan kasih sayang mereka kepada dunia melebihi daripada segala-galanya. Walaupun mereka tidak memiliki dunia pada waktu tersebut, ataupun mereka ada dunia harta yang begitu sedikit. Ada harta sedikit mencari kemewahan dunia sehingga meninggalkan agama dan melanggar perintah Allah. Walaupun gaji dia, tuan-tuan maaf sebut, contohnya gaji dia RM1,000 setiap, ataupun gaji dia hanya RM2,000 setiap bulan. Tapi sanggup melakukan pekerjaan tersebut dan meninggalkan agama. Ini orang yang cintakan kepada dunia. Bukan bermaksud orang tu ada harta yang banyak baru orang yang cinta pada dunia, tidak. Kan? Sama juga cinta kepada dia meletakkan dunia itu dalam diri dia. Dia tidak meletakkan dunia, dunia itu tidak dapat mempengaruhi pegangan dan ajaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dia kepada Allah. Dalam Allah tidak ada orang yang boleh membeli dan menjual dia punya pegangan dia tersebut. Kalau orang sogok dia, aku bagi duit pada kamu, kamu tukar agama. Dia tidak akan tukar. Aku bagi duit pada kamu, kamu perlu lara. Kan? Dia tidak akan tukar, tuan-tuan. Sejauh mana dia bekerja pun, agama tetap dilaksanakan. Walaupun orang ni orang yang kaya. Kan? Contoh dia ada perniagaan yang besar. Solat tak pernah tinggal. Kan? Dia punya benda haram tak pernah dilaksanakan. Dia bayar zakat. Dia banyak bersedekah. Dia banyak tolong orang miskin. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kan? Walaupun dia ada banyak harta, tuan. Mana orang ni orang yang meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada dunia tersebut. Walaupun dia ada harta yang banyak. Kan? Dan begitu juga disebut bahawa maknanya walaupun orang tu dia harta sikit saja, dia tidak memiliki kereta, dia tidak memiliki maknanya dia tidak memiliki rumah, tidak ada jawatan, kan? Tetapi dia bekerja sehingga mana tuan-tuan, sehingga dia meninggalkan perintah Allah, sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kan? Maknanya bersedekah pun tidak, menolong, memberikan ibu, memberikan hormat dan menjaga ibu dan ayah pun tidak, kan? Walaupun gaji dia sikit, tapi dia melanggar perintah-perintah Allah Taala ini. Kan? Bekerja sehingga meninggalkan solat. Kan? Mana bekerja sehingga meninggalkan mana perintah. Kan? Bekerja sehingga kalau perlu rasuah, dia pun maknanya memberikan rasuah. Kan? Contohnya. Kalau bekerja dia tersebut
perlu menjual diri dia, dia pun menjual diri dia. Kan? Menjual diri dia, menjual agama dia untuk mendapatkan sedikit dunia tersebut. Ini orang yang disebut sebagai orang yang cinta kepada dunia. Kan? Walaupun dia ada dunia yang secebis sahaja, tapi disebabkan dia tenggelam dengan dunia tersebut, ini yang mesti kasih dan sayang pada dunia ni dia perasaan hati kita, lalu diterjemahkan dalam kehidupan, diterjemahkan kepada dalam perbuatan kita. Saya nak satu kisah tuan-tuan. Satu kisah seorang ulama. Yang mana ulama ni dia ada anak buah. Ulama ni dia miskin. Miskin dan dia ni hanya mempunyai satu cerik air dan juga satu tongkat. Harta lain tak ada. Kuda apa tak ada. Dia ada satu cerik dan juga satu tongkat. Kemudian satu hari anak murid dia sebut pada dia kata, "Tok Guru, saya nak satu pekan bandar ni." Bandar tersebut kepada guru tadi. Dia pun dia kata, "Kalau kamu nak pergi ke bandar tu, kamu pergi jumpa dengan sahabat aku yang bernama Siam Giam Fulan bin Fulan. Dia merupakan seorang ulama besar. Kamu pergi jumpa dengan dia, kamu minta kepada dia supaya memberikan nasihat kepada aku." Anak murid pun dia pun, okey, tunggu insya-Allah. Kan? Anak murid pun pergi tuan-tuan. Bila pergi tuan-tuan, pergi ke bandar tersebut, maknanya masuk dalam majlis diadakan oleh ulama tadi, majlis pengajian dia. Bila dia tengok ulama tadi, kawan dia tengok orang ni hebat, pakai pakaian yang bagus, kan, memiliki rumah yang besar, harta yang banyak, kan. Maknanya dia pun dalam hati dia kata, "Guru aku yang memiliki tongkat dan pecahan lebih sayangkan kepada Allah berbaik daripada orang. Mana orang ni lebih cintakan dunia sebab tu dia memiliki segala-galanya." Ni murid, seorang murid tadi. Dia pun pergi jumpa ulama tersebut. Dia kata, "Wahai ulama, saya ni murid kepada Fulan bin Fulan bin Fulan, kepada guru saya Fulan bin Fulan." Guru tadi kata, "Oh, aku kenal tu kawan sahabat, mana kawanku, sahabat aku." Jadi dia sebut, dia kata, "Guru saya pesan, bila saya jumpa dengan Tok Guru, Tuan Guru, dia supaya Tuan Guru memberikan nasihat kepada dia." Tok Guru tadi tengok kepada murid tersebut, dia berpesan, dia senyum, disebut, dia kata, "Wahai anakku, kamu balik pesan kepada guru kamu supaya dia meninggalkan dunia. Jangan ada perasaan hubbud dunia. Jangan ada perasaan cintakan kepada dunia. Tinggalkan dunia dalam kehidupan dia." Menyebabkan anak murid tu tadi, dia terkejut tuan-tuan. Dia kata, siapa yang perlu pesan pada siapa ni? Sepatutnya orang yang tak ada harta perlu pesan kepada orang yang ada harta tadi. Jangan kasih dan sayang. Tetapi terbalik, orang yang kaya pesan kepada orang yang miskin, untuk guru dia, dia kata, "Jangan kamu kasih dan cintakan kepada dunia." Kejut dia. Dia pun tak cakap balik, dia balik. Dia balik tuan-tuan, dia jumpa dengan guru, sampaikan nasihat dan pesanan kepada guru dia. Kepada guru dia menangis. Dia pun tanya, "Kenapa tu guru menangis?" Dia sebut, dia kata, "Apa yang telah disebut oleh kawanku tadi itu benar. Apa yang dia sebut itu benar. Mana dia suruh aku tinggalkan dunia itu benar. Aku memiliki tongkat dan juga cerik air. Tapi setiap kali solat, aku akan meletakkan cerik air dan tongkat ini berada di hadapan aku. Kerana aku bimbang tongkat dan cerik air ini akan dicuri, akan diambil oleh orang lain. Walaupun itu hanya harta. Dan ada rasa kasih dan sayang kepada harta tersebut.
Sedangkan sahabat aku ini, walaupun dia memiliki segala-galanya, tapi dunia yang dia miliki tadi tidak memberikan kesan dalam hidup dia. Dia tak pernah kasih dan sayang kepada apa yang dia miliki. Ini tuan-tuan, nak memperbetulkan perspektif kita. Siapakah sebenar orang yang cinta dan kasihkan kepada dunia? Bukan bermaksud orang yang memiliki itu orang yang cinta kepada dunia. Bukan bermaksud orang yang tidak memiliki itu orang itu sudah tentu dia kasih pada akhirat. Tidak semestinya tuan-tuan. Kan? Para sahabat ada golongan orang yang zuhud, ada yang miskin, ada yang kaya. Di antara Sayyidina Uthman bin Affan seorang yang kaya. Ini nama sahabat. Anas bin Malik juga sahabat yang kaya. Kan? Abu Hurairah disebut lepas dari kewafatan baginda Rasul, dia bekerja. Kan? Dia juga ada harta. Kan? Ini dia antara sahabat-sahabat yang ada harta tuan-tuan. Bukan bermaksud mereka tidak bermaksud bila mereka kaya ni, mereka ni cinta pada dunia, tidak. Walaupun ada harta yang banyak, Sayyidina Uthman ada harta yang banyak, tapi harta tersebut digunakan pada jalan dan tempat yang betul. Ini yang dimaksud tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu meninggalkan dunia sebelum daripada dunia meninggalkan kita. Maksudnya bukan bermaksud kita buang, tidak memiliki harta tersebut, tidak. Tetapi apa yang mesti kita buat ialah menggunakan harta tersebut seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi menggunakan harta tadi untuk apa? Untuk untuk apa? Kemewahan yang Allah Taala bagi untuk apa? Pangkat yang Tuhan bagi untuk apa? Kan? Ilmu yang Tuhan bagi kepada kita ni untuk apa sebenarnya? Setiap daripada kelebihan yang kita ada tuan-tuan, ada tanggungjawab yang mesti kita laksanakan. Contohnya kita ada ilmu. Ilmu itu bukan untuk disembunyikan, bukan untuk dibangga-banggakan. Mesti disebarkan. Sama juga dengan harta. Harta yang kita ada bukan untuk dibangga-banggakan, tapi perlu untuk dilaksanakan. Apa yang kita miliki tadi perlu bantu orang, perlu dijaga amanah dia, perlu dilaksanakan dengan baik. Dan itu yang disebut sebagai setiap kelebihan apa yang kita itu ialah merupakan tanggungjawab. Setiap apa yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, dia bukan disebabkan kita itu istimewa sehingga kita memiliki benda tersebut. Contohnya ialah kita bila berniaga, Allah Ta'ala murahkan rezeki menyebabkan kita, perniagaan kita jadi maju, ada harta yang banyak seperti itu. Jadi kita dapat harta tersebut bukan disebabkan kita banyak lagi, tapi Allah Ta'ala tapi juga orang yang bekerja tuan-tuan pada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang bekerja setiap hari, tapi Allah Ta'ala tak bagi harta pada dia. Jadi dia bergantung pada berapa banyak Allah Ta'ala nak bagi pada seseorang tersebut. Itu yang mesti kita faham daripada setiap apa yang dimasukkan. Ada orang yang sikit dapat, ada orang yang kerja banyak dapat kan. Itu bergantung pada apa yang Allah nak bagi pada seseorang. Jadi kita dapat adalah jangan tenggelam dengan dunia. Bahawa dunia ni seperti mana bayang-bayang dia pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, dan dia akan mendampingi kita. Dia akan duduk dekat dengan kita. Bila kita bangun, dia bangun. Dan bila kita duduk, dia duduk. Bila kita berlari, dia pun berlari. Kita nampak seolah-olah bayang-bayang ni dia setia dengan kita tuan. Tapi sebenarnya tidak. Bila malam menjelma, tidak ada cahaya, timbulnya kegelapan, tersebut hilanglah segala bayang-bayang tadi. Apa yang kita anggap dia bersama dengan kita, sebenarnya dia telah meninggalkan kita. Itu mana ulama dia bagi
satu perumpamaan macam tu. Jadi gunakanlah sebaik mungkin untuk kita laksanakan di atas dunia ini. Jangan tenggelam dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala bagi itu dengan sebaik mungkin. Sebab setiap daripada kelebihan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu kisah yang saya nak saya nak tutup pada tengah hari ini, tuan-tuan, perbincangan dan tazkirah kita. Baik, ada satu orang Nabi ni kisah terakhir. Seorang Nabi ni satu ketika dia naik ke atas satu bukit. Bukit naik, bila dia naik atas bukit tersebut, tuan-tuan, saya lupa Isa ataupun Nabi Musa. Dia naik atas bukit tersebut, lalu dia melihat ada seorang laki-laki ahli ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia duduk ibadah, tuan-tuan, di atas bukit tadi dengan tidak ada rumah, tempat berteduh, tak ada. Dia buat macam tu. Kemudian dia pun tanya, wahai pakcik, kenapa pakcik tak nak buat rumah? Kalau ada rumah kan bagus. Kan ada rumah, ada tempat tinggal, ada tempat berteduh kan bagus. Rumah ni kan. Lalu mana bila panas boleh bertulis untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu jawab laki-laki ni, ambil tadi, ahli ibadah tadi, dia jawab, dia kata, wahai Nabi Allah, aku sekarang umurku ni adalah 300 tahun umur. Adanya aku yakin bahawa aku akan capai kepada 700 tahun, aku akan membina sebuah rumah di atas dunia. Aku tak yakin bahawa umur akan mencapai 700 tahun. Sebab apa? Sebab itulah membina satu rumah, kerana rumah tersebut adalah rumah yang akan aku tinggalkan selepas daripada kematian aku. Rumah yang tidak akan dibawa dengan aku selepas daripada kematian. Dia jawab. Kemudian Nabi Allah tadi, dia pun jawab, dia kata, wahai pakcik, wahai Abi, pakcik tahu ke tidak? Kan? Umat akhir zaman ini, umur mereka antara 67 tahun. Tetapi setiap daripada mereka bercita-citakan untuk membina sebuah rumah di atas dunia. Pakcik tadi terkejut. Dia kata, wahai Nabi Allah, seandainya aku hidup pada zaman di mana umur manusia ni antara 60 hingga 70. Kalau umur aku 60 hingga 70 saja, niscaya aku gunakan waktu dan masa tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila aku ibadah, aku akan, mana 60 hingga 70 tu hanya aku akan laksanakan untuk ibadah. Kalau aku sujud, aku takkan bangun lagi selepas daripada itu. Ini yang disebut, tuan-tuan, kan, bagaimana orang yang mengetahui hakikat dan keadaan dunia ni, kan, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara yang disebut dengan ibadah. Leka dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Apa Tuhan bagi, kita perlu laksanakan. Kita untuk mendapatkan kemanisan, untuk mendapatkan segala perkara dalam agama, kita perlu laksanakan dia. Kan ibadah, puasa, solat, sedekah, sebagainya, laksanakan semua kita hidup di atas dunia ini saja. Jadi peluang yang Allah Ta'ala bagi ni kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang kan kita kepada kejahatan dan juga keburukan. Jadilah apa pada ini sebagai jambatan ataupun anak tangga untuk berjumpa ataupun untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukuplah sekadar itu saja perbincangan dan juga tazkirah dari tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan salah kata dan silap dalam bicara. Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat dan memberikan pedoman dan
membimbing kita supaya terus istiqamah dengan agama, insya-Allah. Jadi cukup sekali saja yang baik datang daripada Allah. Yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'na wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih semua yang telah ikut dalam perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.